warga emas berusia 114 dan 111 tahun terima dos pertama vaksin COVID-19. Sarawak wujudkan inisiatif bantu emosi golongan terjejas pandemik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Wilayah edisi 12 Julai 2021 bersama saya Khairul Azwan Arba. Kami membawakan berita dari wilayah utara, selatan, timur dan barat. Juga akan berlintas langsung dari Sabah, Sarawak serta Pulau Pinang. Fokus hari ini, program iCitra beri kelegaan kepada golongan terjejas pandemik di seluruh negara. Setia bersama kami, Berita Wilayah. Setelah menunggu sekian lama, keinginan dua beradik warga emas berusia lebih satu abad untuk turut sama divaksinasi akhirnya tercapai. Mereka menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 sempena program outreach suntikan vaksin di Mahatahfiz Al-Quran wal Qiraat Pulai Condong, Machang. Munah Yunus dan adiknya Pah Yunus masing-masing berusia 114 dan 111 tahun yang berasal dari kampung Rengas, Labuk ditemani anak mereka tiba di PPV sekitar pukul 9.30 pagi. Terutama menyambut ketibaan mereka Adun Pulai Condong Azhar Saleh. Menurut Siti Mariam Taib, ibunya Munah begitu teruja untuk mendapatkan suntikan vaksin kerana bimbang dengan penularan pandemik COVID-19 terutama bagi golongan warga emas yang lebih berisiko tinggi. Cocok. Sebab apa cucu-cucu dia balik ke? Cucu dia duduk luar semua duduk KL. Kalau balik kalau dia tak cocok, kita takut jugalah ke. Takut virus. Nombor sikit lagi mak. Munah yang memiliki 15 cucu dan 35 cicit kini hanya mampu mengesot namun tidak menghidap sebarang penyakit kronik. Sementara itu, anak kepada Pah, Muhammad Ramli Ismail berkata ibunya sudah lama menunggu untuk mendapatkan suntikan vaksin tersebut. Royak kata nak mari cocok moga kakak dia pergi tu. Dia kata tak apalah, tu mandi-mandi tu bawa-bawa tu. Dia no cocok ke tua kan. Kalau kita kata ajak kita cocok dengan ini dia mari lah ikut ya. Royak ya dia pergi. Program ini diadakan selama 2 hari melibatkan jumlah penerima seramai 704 orang. Setakat ini lebih 25% penduduk di Pulai Condong sudah mendapat suntikan vaksin. Strategi Restart, Revitalize and Reform yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin disambut baik warga Felda di Kedah. Inisiatif kerajaan menerusi program pembangunan peneroka PPP dilihat memberikan manfaat berterusan serta dapat membantu membangunkan komuniti berkenaan. Melalui PPP, lebih ramai warga Felda digalakkan menceburi bidang keusahawanan. Saya mengucapkan terima kasihlah kepada kerajaan dan juga Felda telah memberi peluang dan ruang kepada kami warga peneroka. Kami di sini bergantung kepada getah. Jadi kami berharaplah projek yang dicadangkan PPP itu dapat segera dijalankan di rancangan Felda Bukit Temaga ni lah. Untuk menambah pendapatan kami generasi kedua ni memenangkan tak berharap sangatlah bergantung kepada getah. Anak-anak peneroka generasi kedua yang berada di rancangan masing-masing supaya merebut peluanglah supaya membuat permohonan melalui pengurus rancangan apakah bidang-bidang yang mereka ingin ceburi dan juga mendapat khidmat nasihat daripada pihak-pihak tertentu seperti jabatan-jabatan yang disediakan oleh kerajaan kita.
Bagi pengurus Felda Bukit Tembaga Muhammad Ilyas Ismail, beliau berharap peluang ini dapat digunakan sebaiknya. Saya sebagai pengurus di sini Felda Bukit Tembaga menyeru kepada semua perokok yang mana masih lagi belum memohon kita punya PPP, projek PPP ini, boleh memohon sehingga projek ini ditutuplah untuk meningkatkan pendapatan sampingan perokok. Pengumuman kerajaan untuk menyelaras dan menghapuskan hutang peneroka turut disambut baik. Dan inilah langkah saya yang terbaik yang dibuat oleh kerajaan untuk mempertimbangkan dan juga melihat nasib-nasib para peneroka dalam mengatasi hutang-hutang yang kami ada. Kemudian saya juga menyeru kepada para peneroka dan juga berterima kasih kepada semua para peneroka telah memberi komitmen penuh kepada Felda dan juga mempercayai perancangan-perancangan yang dibuat oleh Felda. Kami di sini pasal amat berbangga dan berterima kasih banyak pasal dengan penuh kegembiraan dan kesyukuran terhadap pengumuman-pengumuman dan juga langkah telah diambil oleh pihak pengurusan Felda untuk mempelaras dan juga mempertimbangkan pemasuhan hutang-hutang yang melibatkan para peneroka. Beralih ke perkembangan COVID-19, Malaysia mencatat penurunan kes jangkitan baharu kepada 8,574 berbanding 9,105 kes dilaporkan semalam. Selangor kekal dengan kes tertinggi melebihi 4,000 diikuti Kuala Lumpur dan Johor. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri. Sementara itu, 291,217 dos vaksin COVID-19 diberikan semalam. 101,031 daripadanya melibatkan dos kedua. Berikut data harian vaksinasi COVID-19 mengikut negeri. Berita wilayah, peka dan berwibawa akan diteruskan dengan perkembangan setempat sekitar wilayah utara selepas ini. Terus bersama kami. Jadi saya nak ambil peluang ini nak ucap terima kasih terutama pada frontliners kita. Yang ini kesian. Kita tengok mereka dah macam orang kata lebih daripada letih, exhausted. Lepas tu economic frontliners, lepas tu volunteers yang datang ke depan. Hampir sebahagian besar rakyat Malaysia yang agak tahu tentang masalah besar ni, mereka sanggup korban masa dan tenaga untuk menolong. Dan saya nak ambil kesempatan di sini juga lah, kalau boleh sikit dia nak ucap takziah kepada keluarga-keluarga yang sekarang ni hampir lebih 2,000 ya. Kita dah buat keputusan dulu kalau ada terkesan dan meninggal, kita ada bentuk bantuan-bantuan kebajikan yang kita sampaikan untuk menguruskan kematian dan sebagainya.
Masih bersama Berita Wilayah. Sudah lebih setahun petugas barisan hadapan khasnya petugas kesihatan perlu menanggung tambahan tugas bagi memastikan pandemik COVID-19 dapat dikawal. Meski terbit perasaan bimbang dengan pelbagai risiko, namun ia diketepikan demi tugas yang diamanahkan. Perinciannya langsung bersama Zatul Iqbal Muhammad Nur. Zatul, teruskan dengan perkongsian anda. Ya, benar. Rata-rata yang ditemu bual menzahirkan rasa bimbang terhadap keselamatan diri dan keluarga kerana mereka lebih terdedah dengan wabak ini. Malah ada juga yang sedih kerana terpaksa berkorban masa bersama keluarga. Namun mereka tetap bersyukur kerana berpeluang menjadi tulang belakang dalam memastikan negara dapat mencapai imuniti kelompok dengan kadar segera. Hasfaniza Abdul Hamid, 42 tahun, isteri dan ibu kepada 4 orang cahaya mata, tetap komited sebagai petugas barisan hadapan. Memulakan tugas awal 6.30 pagi di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Milenium Kepala Batas, dia bersyukur dapat menyumbang bakti kepada masyarakat. Sini saya sebagai jururawat memang menjadi kekangan lah. Sekali kita terpaksa meninggalkan anak-anak, kita korbankan untuk masyarakat untuk vaksin ni. Okey, saya harap dengan pengorbanan kami sebagai frontliner, masyarakat di luar sana dapat berjuang bersama kami. Macam mana susah payahnya kami, masyarakat dapat rasakan susah payah bersama dengan kami, insya-Allah. Sementara itu, Nur Najan Syabudin, 22 tahun, turut menzahirkan rasa bimbang terhadap keselamatan ibu bapanya yang beresiko tinggi dijangkiti COVID-19. Namun baginya, ia bukan alasan untuk dia mengalah dari terus menjadi benteng pertahanan pertama melawan wabak yang membunuh ini. Okey, sebagai frontliner ni, saya sendiri pun saya takut untuk dedahkan orang kata apa, bawa penyakit ni. Kadang-kadang kita tak tahu penyakit tu daripada mana. So, saya balik rumah pun saya rasa takut mak ayah tu terkena wabak ni juga kan. Mereka pun dah berusia. So, sebagai mereka pun warga emas tu, orang kata apa, sangat terdedah lah. Cepat orang kata apa, dijangkiti lah. Ibarat pelangi indah selepas hujan. Itu yang terlintas di fikiran Siti Nur Azira Zakaria, 37 tahun, selepas mendengar pengumuman bantuan iCitra di bawah pakej pemulih baru-baru ini. Dia yang kini syarat mengandung bakal memanfaatkan wang tersebut untuk persediaan menyambut kelahiran anak keempatnya pada bulan depan. Menjalankan perniagaan nasi lemak secara kecil-kecilan selepas dibuang kerja semasa PKP tahun lalu, dia bersyukur dengan bantuan tersebut. Pertama kali, terima kasihlah sebab dapat bantuan daripada kerajaan macam KWSP sebab sebelum ni saya kerja. Lepas tu dah diberhentikan kerja, lepas tu tak ada buat apa. Dapat bantuan daripada kerajaan yang terbaru ni, iCitra. Dan sebelum ni dapat iSinar. Lagipun sebelum ni saya kerja, lepas tu berhenti kerja. Tak ada buat apa. Sekarang saya berniaga nasi lemak je. Dapat bantuan ni, syukur alhamdulillah. Terima kasihlah kerajaan. Meski suaminya masih bekerja, namun pendapatan isi rumahnya terjejas. Ekoran dia kini tidak lagi bekerja secara tetap. Bagi Azira, iCitra merupakan inisiatif terbaik yang dilaksanakan oleh kerajaan dalam membantu rakyat terjejas sepertinya. Boleh memilih sendiri barangan keperluan dapur yang diperlukan. Itu antara inisiatif Nasmir Holding Sendian Berhad membantu golongan memerlukan yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Bagi penerima, sumbangan itu sekurang-kurangnya dapat memastikan bekalan makanan tidak terputus. Terkesan juga lah. Pandemik ni kan, nak kerja pun tak boleh. Anak pun kena makan juga, anak pun kena makan semua. Alhamdulillah lah, syukur lah. Ada agak bantuan meringankan beban kat rumah. Saya hari ni saya pilih beras, gula, minyak, telur. Itu kan. Habis-habis tak ada pun itu je boleh makan tiap hari kan. Kerja pun saya tak ada macam tu kan. Kilang pun macam 2 minggu kerja, seminggu tak kerja macam tu. Hari ni juga lah. Alhamdulillah lah dapat beli barang kali ni. Tidak nak kena beli susu, pampers pun lagi. Sewa rumah lagi.
Bantuan Food Bank harian yang bermula sejak 3 Julai lalu di Nasi Kandar Nasmir, Auto City Juru itu akan berlangsung selama 20 hari. Menurut Pengarah Urusan Nasmir Holding Sendian Berhad, Datuk Khadar Shah Abdul Razak, pihaknya memperuntukkan kira-kira RM300,000 untuk sumbangan berkenaan. Jika biar dia orang pilih sendiri kekurangan apa yang kurang. Mungkin ada rumah ada sardin, ada yang ada beras, ada yang tak ada beras. Jadi bagi pilihan untuk dia orang. Kami ada sediakan 15 jenis barang-barang. Setiap orang boleh pilihlah 5 jenis barangan. Nasmir Holding turut membuka kira-kira 200 peluang pekerjaan di bawah anak syarikatnya kepada mereka yang kehilangan kerja. Ia membabitkan Golden Nashmir Hotel, Nasi Kandar Nashmir, Nashmir Capsule dan restoran Nash Bistro. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Pulau Pinang. Saudara, vaksinasi bukan jawapan untuk melepaskan tanggungjawab sedia ada dan mengabaikan SOP. Ingatlah, selain ikhtiar, kita jaga kita masih menjadi tanggungjawab bersama. Kembali semula ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Zatul. Bercakap mengenai Pulau Pangkor, pasti teksi berwarna merah jambu serta keindahan pantai Teluk Nipah menjadi tumpuan utama para pengunjung ke sana. Namun, ekoran pandemik COVID-19, pemain industri pelancongan di Pulau Peranginan itu kini hanya mengharapkan kebenaran untuk membolehkan orang ramai kembali melancong. Ini bagi memulihkan pendapatan yang kian terjejas. Laporannya bersama Muhammad Amir, Muhammad Ruzi. Disember 2020 menyaksikan pulau ini kembali riuh dengan kehadiran pelancong berikutan kebenaran merentas negeri dan daerah dibenarkan. Namun peningkatan kes harian COVID-19 memaksa pulau ini seakan tidur bertilam air mata, rindu untuk menerima kehadiran pelancong kembali ke sini. Lengang dan sepi. Itu yang dapat dilihat sebaik tiba di Pulau Peranginan Bebas Cukai, Pulau Pangkor yang kini seakan lumpuh tanpa kehadiran pelancong. Jika dahulu kawasan JT Pangkor ini riuh dengan ketibaan orang ramai dari serata lokasi, namun suasana itu tidak lagi dapat dirasai. Mengakui terkesan akibat pandemik yang melanda, rata-rata pemain industri di sini meluahkan rasa sedih terhadap situasi semasa itu. Jadi pada keadaan sekarang ni di Pulau Pangkor adalah keadaan yang sangat kritikal apabila pandemik COVID-19 melanda. Sudah jangka masa selama 2 tahun, jadi tidak ada tetamu. Dengan itu, jadi bisnes hotel di Pulau Pangkor adalah merosot. Sehari biasanya pendapatan kami menjangkau hampir RM100 hari biasa, tetapi pada mana cuti Sabtu dan Ahad kami boleh dapat sehari 200 macam tu. PKP dibuat, pendapatan kami sebagai pemandu teksi di Pulau Pangkor ni bukan sedikit, malah kosong terus. Kami punya scan baskin kat sini, rata-rata memang kami terkesan teruk dan tidak ada sumber pendapatan. Melainkan kami terpaksa buat show online yang hanya ada sedikit sumbangan. Itu pun tidak mampu lagi untuk tampung keadaan kami. Boleh kata kalau sebelum ni keadaan kami di Pangkor agak terkawal dengan kehadiran Bebas Cukai. Pekerja kami bagi lagi dia orang setengah gaji dengan setengah bulan bagi dia orang kerja lah. Kalau pelancongan dapat kembali memang semua orang suka hati. Pekerja pun senang hati, dia orang ada pendapat, semua senang. Sementara itu, menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Pangkor, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, cadangan perancangan khusus bagi membangunkan semula sektor pelancongan di Pulau Pangkor telah dikemukakan. Ia bagi merancangkan kembali sektor pelancongan yang merupakan sumber pendapatan utama penduduk selain bidang perikanan. Kalau dapat diwujudkan di setiap pulau apa yang disebutkan sebagai herd immunity, ya, immunity berkelompok bagi pulau seperti Pulau Pangkor, kita laksanakan proses pengambilan vaksin sehingga mencapai tahap herd immunity ini. Bermakna dengan sendirinya kita boleh membuat kawalan-kawalan dan kita mula membuka pulau ini untuk kedatangan pelancong-pelancong. Jadi untuk anda di luar sana, teruskan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah pun ditetapkan agar kita dapat kembali menjalani kehidupan, memainkan peranan sebagai pelancong di dalam negara kita sendiri. Wartawan Muhammad Amir, Muhammad Ruzi melaporkan untuk Berita RTM.
Mayat seorang lelaki ditemukan dengan kesan kelar pada kepala di permatang kerai kecil Kepala Batas pagi tadi. Mangsa Muhammad Amirul Ashraf Abdul Jaafar, 32 tahun, ditemukan di dalam tali air dalam keadaan terlentang bersebelahan motorsikalnya. Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, ACP Nur Zaini Muhammad Nur, pihaknya menerima panggilan berlaku kemalangan di kawasan berkenaan pada pukul 8.15 pagi. Pemeriksaan awal berdapati mangsa yang menunggang motosikal dipercayai terbabas sendiri sebelum masuk ke dalam tali air. Siasatan juga berdapati terdapat kesan kelar pada bahagian kanan kepala mangsa. Kes diserahkan kepada Polis Bahagian Jenayah Daerah untuk siasatan lanjut. Seorang pegawai teknologi maklumat dihadapkan ke Mahkamah Session Ipoh atas pertuduhan menyebar berita palsu mengenai kesesakan di pusat pemberian vaksin PPV yang dikaitkan dengan tabung haji pada Mei lalu. Tertuduh Inderpal Singh Devgan, 44 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa menggunakan aplikasi TikTok dengan niat menyebabkan kebimbangan orang ramai mengenai kesesakan PPV Stadium Indra Mulia Ipoh pada 21 Mei lalu. Menggunakan profil akaun Blackfeet, tertuduh menyebarkan berita tidak benar dengan mendakwa mereka yang mempunyai janji temu tidak dibenarkan memasuki PPV, sedangkan 800 individu dari tabung haji diberikan vaksinasi tanpa janji temu. Dia didakwa mengikut Seksyen 4-1 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu nombor 2 2021 yang membawa hukuman denda tidak lebih RM100,000. 6,000 bakul makanan di bawah pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih diagihkan kepada penduduk yang memerlukan di daerah Sik Kedah. Ahli Parlimen Sik Ahmad Tarmizi Sulaiman berkata bantuan tersebut yang dikumpulkan di Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Sik akan diserahkan kepada 95 pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di daerah itu untuk diagihkan. InsyaAllah bantuan ini diharapkan dapat meringankan sedikit bebanan penduduk-penduduk daerah Sik ini yang terkesan sama ada mereka terputus bekalan makanan ataupun mereka kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Mudah-mudahan usaha yang dilakukan ini dapat kita sama-sama mengukuhkan lagi muafakat dan kerjasama kita seluruh rakyat tanpa mengira parti politik, tanpa mengira latar belakang untuk kita menangani COVID-19 ini. Kita membantu rakyat, insyaAllah rakyat bersama-sama mendoakan untuk kesejahteraan negara kita. Beliau berkata demikian di Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Sik di Kampung Sungai Pau, Sik. Kerajaan terus prihatin terhadap golongan terjejas akibat pandemik COVID-19 termasuk mereka yang mengalami tekanan perasaan sepanjang tempoh sukar ini. Di Sarawak, satu inisiatif khas diwujudkan untuk membantu golongan terbabit. Perinciannya bersama Vanessa Mering. Vanessa, boleh kongsikan tentang inisiatif tersebut? Ya, Kai. Inisiatif tersebut ialah Community Counselling Help at Time Chat. Perinciannya, Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK mengaktif dan menjenamakan semula Telecounselling Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS dengan jenama baharu Community Counselling Help at Time Chat. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu inisiatif ini memfokuskan membantu masyarakat dari segi emosi, psikologi khasnya ketika mendepani pandemik COVID-19. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah menjelaskan bagi tempoh Januari hingga Mei lepas, sebanyak 30 kes cubaan membunuh diri direkodkan di Sarawak dan ia menunjukkan peningkatan sebanyak 77% antara tahun 2018 dan 2020. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita semasa sidang media Community Chat di Kuching. Tambah beliau, pegawai psikologi dan ahli pasukan sokongan psikologi pakar juga disediakan untuk memberikan khidmat intervensi
intervensi kaunseling termasuk bimbingan dan sokongan melalui telefon atau aplikasi media sosial melibatkan beberapa masalah antaranya mental, emosi dan ekonomi. Menurut beliau, individu yang memerlukan perkhidmatan community chat boleh menghubungi terus bilik gerakan operasi COVID-19 di seluruh Sarawak dan bagi individu yang ingin mengenal pasti tahap kesihatan mental seperti kebimbangan, kemurungan dan tekanan, permohonan perkhidmatan boleh didapati melalui kaedah QR scan yang mengandungi pautan link ujian Depression, Anxiety dan Stress Scale DASS 21. Seterusnya kita ikuti laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 11 Julai. Para petugas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bahagian Bintulu komited memastikan penduduk yang layak menerima vaksin. Menurut Pegawai Kesihatan bahagian Bintulu Dr. Melvin Chung Sien Liang, menerusi Pusat Pemberian Vaksin Bergerak PPVB, usaha ini memudahkan penduduk yang mengalami kesukaran ke lokasi untuk mendapatkan vaksin. Selamat utama kita adalah untuk memberi vaksin kepada golongan yang terdiri daripada golongan OKU, mentally challenged ataupun yang bedridden lah. So di mana mereka mempunyai kesukaran untuk datang ke pusat pemberian vaksin kita. So kita telah mengambil inisiatif kita untuk datang ke rumah panjang, rumah teres, rumah flat untuk memberi vaksin kepada mereka semua lah. Semalam pemberian vaksin bermula dari Poliklinik Bintulu, seterusnya ke 6 buah tempat iaitu di Pusat Correctional Bintulu, Rumah Engkabang KM14 Jalan Bintulu Miri, Taman Yanmin, Taman Kemenang Raya, Tanjung Batu dan Taman Seaview. Usaha ini bermula sejak bulan Jun lepas dan akan diteruskan dalam bulan Julai sehingga Bintulu mencapai sasaran imuniti kelompok. Polis daerah Kuching berjaya membantras satu aktiviti judi haram dalam talian menerusi op dadu khas yang dijalankan semalam. Mendedahkan perkara itu dalam satu kenyataan media, Ketua Polis daerah Kuching ACP Ashman Bajah berkata serbuan dilakukan ke atas sebuah premis kediaman di Jalan Ang Cheng Ho, Kuching yang dijadikan pusat operasi dan pengurusan judi dalam talian dan dalam serbuan itu seorang lelaki tempatan berusia 25 tahun yang bertindak sebagai pengurus telah ditahan. Jelas ACP Ashman selain menguruskan pusat tersebut, suspek juga menjalankan promosi pelbagai jenis perjudian dalam talian menerusi aplikasi WhatsApp, Skype, Facebook, WeChat dan Telegram. Sindiket itu dipercayai telah mengaut keuntungan 8 juta ringgit dalam tempoh 3 bulan. Polis turut merampas pelbagai peralatan untuk menjalankan kegiatan perjudian termasuk satu unit monitor komputer. Kes disiasat di bawah Seksyen 4-1-G Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Suspek telah ditahan reman mulai hari ini untuk siasatan lanjut. 10 lelaki warga tempatan dikenakan kompaun dengan jumlah keseluruhan RM15,000 kerana melanggar prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Ketua Polis Daerah Pedawan Superintendent Aidil Bolhasan menerusi kenyataan media semalam memaklumkan pelanggaran SOP itu berlaku di hadapan rumah kawasan penempatan baru Setapuk, Jalan Setapuk Utama, Kuching 6.30 petang semalam. Beliau berkata ketika pemeriksaan dilakukan, 10 orang lelaki sedang berkumpul dan duduk di bawah tempat letak kereta sambil makan dan minum tanpa mengamalkan penjarakan sosial. Pemilik rumah juga mengaku mengadakan majlis sambutan hari lahir saudaranya semasa pemeriksaan dibuat. Semua mereka dikompaun di bawah Peraturan 17-1 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit _nombor 2 2021 iaitu jika didapati bersalah boleh dikompaun
kompaun antara RM1,500 hingga RM5,000. Sementara itu, seorang lelaki 38 tahun ditahan dalam satu serbuan dan tangkapan judi dalam talian di Rancangan Perumahan Rakyat RPR, Jalan Kangkok of Batu Kawah Kuching petang semalam. Ketua Polis Daerah Padawan Superintendent Aidil Bolhasan berkata, dalam serbuan itu turut dirampas wang tunai RM554, satu unit telefon bimbit dan satu unit kertas bertulis nombor angka-angka disyaki ID dan kata laluan. Lelaki warga tempatan itu ditahan di bawah Seksyen 4-1-C Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Orang ramai khususnya golongan profesional, penyelidik, pembuat dasar, pelajar dan ahli akademik digalak menyertai persidangan antarabangsa kedua K8 Borneo secara maya anjuran Pustaka Negeri Sarawak pada 14 dan 15 September depan dan ia akan diadakan menerusi YouTube dan Facebook rasmi Pustaka Sarawak bertemakan Borneo Kepelbagaian Maklumat dan Warisan. Menurut Pegawai Perhubungan Awam Korporat Pustaka Sarawak Miri, Sonia Ahib Abdullah, persidangan antarabangsa kali ini julung kali diadakan secara maya susulan pandemik COVID-19. Persidangan tersebut merupakan wadah bagi para penyelidik, tenaga pengajar atau pakar ilmuwan berinteraksi dengan kumpulan penyelidik lain di peringkat antarabangsa dalam satu sesi pertukaran idea, perkongsian maklumat serta ilmu pengetahuan dalam bidang kajian Borneo. Jelasnya kajian Borneo ini penting dan amat popular memandangkan lokasi pulau yang strategik di tengah-tengah Asia Tenggara, kaya dengan khazanah flora dan fauna serta mempunyai pelbagai etnik dan budaya masyarakat peribumi. Semua golongan profesional dan penyelidik dijemput untuk mengambil bahagian dan menghantar kertas pembentangan serta tarikh penyerahan abstrak adalah pada hari Ahad 1 Ogos ini. Dengan itu, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih V. Berita wilayah Peka dan berwibawa akan diteruskan dengan perkembangan setempat sekitar wilayah barat selepas ini. Terus bersama kami. Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dada. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Sebuah kontena yang membawa 10 juta batang rokok putih bernilai 1.9 juta ringgit berjaya disita di Pelabuhan Barat, Pelabuhan Klang, Selangor 16 Jun lalu. Penolong Ketua Pengarah Jabatan Kastam Diraja Malaysia Zon Tengah, Dato' Zazuli Johan memaklumkan tangkapan yang dibuat selepas menerima makluman orang awam itu melibatkan cukai berjumlah 7 juta ringgit. Modus operandi digunakan dengan membuat pengikraran tidak benar terhadap pengimportan bertujuan mengelak permit import selain mengelak dikenakan cukai tinggi. Hasil siasatan mendapati kesemua rokok terbabit diimport dari luar negara tanpa permit import yang sah serta cukai dan duty ke atasnya tidak dibayar. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-A Akta Kastam 1967 dan Peraturan 30-1 Peraturan Zon Bebas Pindaan 2019. Dato' Zazuli turut menyeru orang awam untuk terus menyalurkan maklumat berkaitan sebarang aktiviti penyeludupan dan memberi jaminan bahawa identiti setiap pemberi maklumat dirahsiakan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menafikan tawaran iklan berhubung permohonan terbuka rumah mampu milik serendah RM30,000, skim My Home dan My Deposit 2021 serta bantuan RM60,000 bina rumah atas tanah sendiri di bawah skim pinjaman perumahan SPP yang tular dan diiklankan secara dalam talian oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Yang berikutan, terdapat pelbagai aduan dan pertanyaan daripada orang awam berhubung iklan palsu tersebut.
Menerusi satu kenyataan, KPKT menjelaskan pada masa ini hanya permohonan bagi program perumahan rakyat PPR, perumahan pejabat awam PPAM, perumahan Prima dan SPNB sahaja yang dibuka oleh KPKT. Terdapat juga kekeliruan orang awam berhubung harga tawaran bagi program PPR dimiliki. Harga jualan yang ditetapkan adalah RM35,000 seunit bagi Semenanjung Malaysia dan RM42,000 seunit bagi Sabah dan Sarawak. KPKT memandang serius terhadap mana-mana pihak yang menyebarkan iklan palsu tersebut. Justru orang awam dinasihatkan untuk lebih berhati-hati agar tidak terpedaya atau terkeliru. Fungsi aplikasi perancang perjalanan PULSE atau Planning Your Lifestyle Efficiently yang diperkenalkan untuk pengguna perkhidmatan rel dan bas Rapid KL pada 17 Disember tahun lalu kini diperluas. Prasarana Malaysia Berhad Prasarana dalam satu kenyataannya berkata ia meliputi Rapid Penang di seberang Perai, Pulau Pinang dan Rapid Kuantan di Pahang. Jelas pemangku Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Prasarana Datin Norlia Noah, fungsi PULSE memudahkan pengguna di Pulau Pinang dan Kuantan termasuk kawasan sekitarnya seperti Bandar Diraja Pekan untuk merancang perjalanan mereka dengan lebih baik. Aplikasi PULSE mempunyai beberapa fungsi penting termasuk penjejak waktu ketibaan masa sebenar untuk perkhidmatan bas dan rel serta kalkulator tambang. Ia turut memaparkan peta stesen-stesen tren dan hub bas serta tempat-tempat menarik di persekitarannya. Sejajar dengan pelan digitalisasi 3 tahun bagi PULSE, ia juga akan dilengkapi fungsi pembelian atas talian, program kad kesetiaan, promosi dan ganjaran, plug-in bagi akaun media sosial para pengguna dan gamifikasi. Setakat ini, PULSE telah dimuat turun lebih 20,000 kali oleh pengguna khususnya di Lembah Kelang. PKP 3.0 ini bukan masanya untuk menuding jari menjulang diri. Yang masih degil ni saranan saya saman je lah. Tak kira lah siapa pun. Sebab apa? Dia menyusahkan orang lain. Bukan masanya untuk menelan toksik si anti-vaksin. Kalau dia tak suka, okey untuk dia kan. Tapi bila dia sebarkan pada publik kan, orang semua jadi takut nak ambil vaksin kan. So tak eloklah. Saya raya kepada seluruh rakyat Malaysia, tolong jaga SOP. Inilah masanya untuk kita teguh bersama demi kemaslahatan sejagat. Ini cerita kita bersama saya, Nadine Nordin. Berita wilayah kami teruskan dengan perkembangan dari Sabah bersama Konstantin Pahlawan. Antara yang menarik, PPV ke-3 Sandakan mula beroperasi dan menyasarkan 1,000 suntikan sehari. Konstantin, teruskan dengan perkongsian anda. Ya Khairul, baik perinciannya, Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Hakka Batu Enam Sandakan mula beroperasi hari ini dengan sasaran suntikan 1,000 dos vaksin COVID-19 sehari yang merupakan PPV ke-3 bagi daerah berkenaan selepas Dewan Masyarakat Sandakan dan Dewan Seri Libaran Batu 7 Sandakan. Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD yang juga Presiden Majlis Perbandaran Sandakan Wong Futin berkata, pengoperasian PPV ini akan membolehkan sasaran 3,000 suntikan vaksin sehari tercapai. Kita antara yang orang kata bertuak kerana mendapat kelulusan daripada kerajaan negeri dan persekutuan. So kita harap dengan pembukaan ketiga-tiga ini, kalau dengan kata vaksin yang mencukupi, kita mampu untuk memberikan sekurang-kurangnya 1,000 dos lah di sini untuk Dewan Hakka. Wong ditemui media selepas meninjau pembukaan PPV Dewan Hakka Batu Enam Sandakan dengan suntikan vaksin kepada 200 individu yang menerima suntikan dos kedua. Sementara itu, pengurusi Persatuan Hakka Sandakan Datuk Tien Fok En berkata, pihaknya berbesar hati bekerjasama dengan JPBD Sandakan menjadikan Dewan ini sebagai PPV. Kita harap
orang-orang Sandakan ini, kita semua mau kerjasama lah. Ini baru boleh aman lah. Kita harap ini menyakat ini cepat-cepat boleh kasih sofa. Kaunter pendaftaran melalui aplikasi MySejahtera akan dibuka di PPV ini bermula esok. Dalam pada itu, penerima vaksin yang ditemui kru RTM berpuas hati dan selesa dengan kemudahan yang disediakan di PPV ini. Penting ini untuk sendirilah. Pasalkan macam kami punya umur yang meningkat ini senang kena bah. Jadi pun mesti juga ini karena kan kalau kami tidak ada begini macam mana. Sedang pun sekarang aku takut juga keluar. Mesti ada ini supaya mengasih putuslah semua rantaian ini. Jangan takutlah kita kalau sudah dikasih keistimewaan oleh kerajaan, ambillah kan untuk mengelak kalau kena lebih teruk lagi kan. Jadi jangan takutlah pasal kami sendiri pun sudah alami, tidak ada masalah juga. Ini penting untuk diri sendiri juga kan dan juga keluarga. Sandakan menyasarkan 80% imuniti kelompok menjelang November ini. Keselamatan dan kesejahteraan semua jemaah masjid dan surau merupakan perkara penting yang menjadi keutamaan pihak berkuasa dalam penetapan prosedur operasi standard SOP. Selain itu, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAHINS bersama pejabat mufti akan meneliti SOP yang digunapakai di pusat ibadat negeri ini dan negeri lain pada setiap minggu agar sesuai dengan keadaan semasa. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata penelitian SOP penting bagi mengambil iktibar jika terdapat perkara yang perlu diperbaiki. Kita akan teliti, kita akan perincikan mana yang sesuai. Sekiranya keadaan membolehkan kita melonggarkan, kita longgarkan. Tapi sekiranya keadaan semasa memerlukan kita mengetatkan SOP, kita akan ketatkan. Datuk Arifin Arif yang juga Menteri Bertanggungjawab Al-Ehwal Agama Islam Sabah berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas melakukan tinjauan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Wisma Wanita Kota Kinabalu. Katanya setiap SOP berdasarkan keputusan yang telah diteliti Jawatan Kuasa Fatwa setelah mengambil kira pandangan ulama, mufti Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara. Dalam pada itu, Datuk Arifin berkata sambutan Hijrah kali ini akan dikenali ziarah hijrah dengan pengisian utama program Hijrah Food to Care. Ia diputuskan dalam mesyuarat jawatan kuasa sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri. Justru sebahagian besar peruntukan sambutan Ma'al Hijrah di daerah-daerah akan digunakan bagi menjayakan program Hijrah Food to Care bagi membantu penduduk yang terkesan pandemik. Sambutan berkenaan akan dilancarkan secara maya oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Juhar Datuk Mahiruddin. Peruntukan RM300,000 yang disediakan kerajaan kepada setiap ahli parlimen untuk bantuan bakul makanan bukti keikhlasan kerajaan membantu rakyat secara keseluruhan. Menerusi peruntukan di bawah pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih itu, setiap kawasan parlimen akan membekalkan 3,000 bakul makanan untuk diagih kepada penduduk terkesan akibat Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 di kawasan masing-masing. Ahli Parlimen Beluran yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, bantuan itu perlu disalur segera kepada setiap penduduk terkesan dan memerlukan bantuan makanan. Datuk Seri Ronald ditemui media ketika melawat penduduk di kampung Pulau Keniogan yang mengalami kerosakan rumah akibat angin kencang 11 Julai lalu. Beliau berkata sebanyak 17,000 bakul makanan sudah diagih kepada penduduk di 3 kawasan Dun di Beluran iaitu Dun Labuk, Telupit dan Sugut sejak pelaksanaan PKP 3.0 1 Jun lalu. 31,000 bakul makanan pula diagih dalam PKP Fasa 1 dan PKP Fasa 2. Mengenai rumah penduduk di Kampung Pulau Keniogan yang mengalami kerosakan teruk akibat angin kencang, Datuk Seri Ronald berkata kerja-kerja baik pulih akan dilaksana secara gotong royong oleh sukarelawan dan penduduk kampung. Kos baik pulih dibiayai melalui peruntukan Pejabat Parlimen Beluran dan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKA Beluran. Sempena lawatan ini, Datuk Seri Ronald turut menyampaikan bantuan peralatan dan kewangan kepada penduduk terjejas.
Pengagihan bakul makanan di bawah bantuan Sabah Prihatin BSP 3.0 terus dipergiat di seluruh negeri, khususnya di kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD di Ibu Negeri Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK yang merupakan penyelaras agihan bakul makanan BSP 3.0 kepada penduduk terkesan di sekitar bandaraya tidak mengabaikan amanah yang diberikan. Ikuti laporan wartawan Sarifah Monazra Sarip yang meninjau agihan bakul makanan di Kampung Kasuapan, Pulau Gaya. Kampung Kasuapan merupakan antara 4 perkampungan di Pulau Gaya yang dikenakan PKPD selama 14 hari bermula 8 Julai hingga 21 Julai 2021. 3 lagi kampung ialah Kampung Lok Urai, Kampung Pulau Gaya dan Kampung Pondok. Proses penghantaran bantuan kepada penduduk bermula seawal 8 pagi dengan kerja-kerja mengangkat bakul makanan dari Dewan Masyarakat Kota Kinabalu ke JT Taman-Taman Sabah. Bagi melancarkan proses penghantaran menggunakan bot, petugas DBKK perlu memastikan bakul makanan disusun dan diselaras mengikut bilangan penerima di setiap kampung. Mereka dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan untuk 14 hari, satu tempoh yang saya rasa agak panjang. Ya. Jadi bakul makanan ini walaupun bukanlah dapat untuk menampung sehingga 14 hari, tapi sangat membantu pada golongan-golongan yang terjejas dan kita berusaha untuk sampaikan kepada semua sekali. Proses penghantaran bakul makanan ini turut dibantu Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM yang menyediakan kemudahan logistik. Jadi kita pastikan setiap loading barang tu, contoh macam setiap JT yang kita pergi tu, kita akan loading sampai di JT. Selesai loading dan jumlah yang diagihkan tu, kita akan pastikan yang penduduk akan take over lah untuk ambil. Ternyata bantuan ini amat bernilai bagi penduduk kampung yang dikenakan PKPD. Terima kasihlah pada kerajaan negeri untuk bantu kita di sini di Kampung Teluk Kasuapan ni. Berbanyak-banyaklah terima kasih kepada kerajaan. Setakat Sabtu lalu, kerajaan negeri telah mengagihkan 320,713 bakul makanan kepada penerima di seluruh negeri termasuk 3,100 bakul makanan untuk penduduk di kawasan perairan. Seiring dengan teras Pelan Pembangunan Negeri Sabah, Sabah Maju Jaya, nerusi bantuan Prihatin 3.0 membuktikan kerajaan begitu komited untuk membela nasib rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19, khususnya mereka yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat. Justru bersama-samalah kita untuk menyokong dan membantu kerajaan dalam melandaikan COVID-19 yang belum ada penghujungnya. Sarifah Monazra Sarip, Berita RTM. Terima kasih kerajaan negeri. Sekian paparan dari negeri di bawah bayu bersama saya Konstantin Pahlawan. Jangan terlepas janji temu vaksinasi anda. Lindung diri, lindung semua. Kembali bersama Khairul di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Konstantin. Sebelum kita ke perkembangan berita seterusnya, kita ikuti dahulu ramalan cuaca semasa. Seorang lelaki dipercayai memuat naik 12 video menghina Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim di laman media sosial ditahan di kediamannya di Air Hitam semalam. Lelaki berusia 21 tahun itu ditahan bagi membantu siasatan berhubung video yang tular tersebut.
Ketua Polis Johor Datuk Ayub Han Maidin Piche berkata tindakan diambil susulan 10 laporan polis yang dibuat selepas video tersebut tular di media sosial. Siasatan awal mendapati lelaki tersebut bekerja sebagai pembantu gerai menjual buah serta belum berkahwin. Individu ni tuan-tuan memang ada rekod jenayah sebelum ni. Beliau pernah ditangkap bawah Seksyen 506 dan Seksyen 427 pernah dijatuhkan hukuman kan pada tahun 2017 dan pada tahun 2020 pun ada juga kesalahan yang sama dilakukan. Kes disiasat mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan, Seksyen 509 Kanun Kesiasaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. 26 individu diberkas menerusi Obnoda di 7 premis yang dipercayai menjadi lokasi aktiviti pelacuran pada 10 Julai lalu. Serbuan melibatkan 2 buah hotel bajet, 3 buah rumah apartmen dan masing-masing sebuah rumah kediaman dan rumah kedai. Ketua Polis Johor Datuk Ayub Han Maidin Piche berkata individu yang diberkas melibatkan 16 wanita pekerja seks termasuk seorang wanita tempatan serta 6 lelaki bertindak sebagai penghantar dan 4 lelaki penjaga premis. Kesemua mereka berusia antara 21 hingga 54 tahun. Sedikit yang aktif sejak Mei lalu dipercayai menggunakan aplikasi MiChat sebagai medium promosi. Yang digunakan tuan-tuan oleh sedikit ini, mereka akan berkongsi dan memberi gambar perempuan kepada pelanggan dan pelanggan akan memilih yang mana dia nak. Kemudian pelanggan ini akan diberikan lokasi yang perlu mereka pergi dan bila sampai di premis pelanggan ini akan berhubung dengan ahli sedikit dan diberikan nombor bilik hotel tuan. Bayaran dibuat kepada transporter yang mengantar perempuan tersebut. Bayaran yang dikenakan adalah di antara RM200 hingga 300. Kes disiasat mengikut Seksyen 373 dan 372B Kanun Kesiasaan serta Seksyen 6-1-C dan Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1959-63. Kira-kira 300 penjaja dan peniaga kecil di daerah Kota Tinggi Johor diberikan suntikan vaksin COVID-19 menerusi program mobilisasi komuniti MOVAC hari ini. Keutamaan diberikan kepada golongan berkenaan susulan risiko penyebaran wabak yang tinggi dalam kalangan peniaga. Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq berkata, usaha akan diperluas melibatkan kawasan pinggir bandar, luar bandar, ladang dan estet di seluruh Johor. Supaya orang kampung dia tak perlu datang naik motor ke apa ke, sewa kenderaan ke untuk dia datang mendapatkan vaksin di PPV tetap yang telah pun diadakan. Jadi dia boleh menerima vaksin di tempat dia sendiri tanpa dia perlu bergerak jauh di kawasan daripada kawasan tempat tinggalnya. Program ni dapat membantu pada semua penjaja-penjaja yang dapat untuk divaksin kerana memudahkan bagi urusan kita dan mempercepatkan lagi tarikh-tarikh vaksin kepada semua penjaja lah. Jadi benda ni orang kata risiko tu ada tapi kita kurangkan risiko. Kan? Memang kita boleh cakap apa kan, tapi kita kurangkan risiko. Jadi vaksin, diri kita selamat, customer datang pun selamat. Kan? Jadi orang kata sama-sama jaga lah, kita jaga kita lah. Penerima vaksin terdiri daripada peniaga di bawah kawasan pentadbiran Majlis Daerah Kota Tinggi dan Majlis Perbadaran Pengerang. Ia merupakan program vaksinasi yang pertama kali diadakan di peringkat pihak berkuasa tempatan selain dibantu sukarelawan kawasan rukun tetangga, Badan Penggerak Komuniti Negara dan Southern Volunteers. 2 lagi PPV industri di bawah program imunisasi industri COVID-19 kerjasama awam swasta PIKAS bakal ditambah iaitu di Cheng dan Alu Gajah, Melaka awal Ogos depan. Ini menjadikan keseluruhan 5 PPV industri bakal beroperasi di negeri itu. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali berkata 2 PPV tersebut akan memfokuskan kawasan perindustrian di sekitar Cheng, Krubong dan Alu Gajah. 3 PPV industri
industri lain iaitu di Texas Instruments Electronics dan Berhad mula beroperasi hari ini, manakala 2 PPV lagi akan beroperasi pada 19 dan 26 Julai depan. Ya, kalau kita boleh banyak buka pikas, di mana saya kata ada 2 lagi pikas yang akan buka, altogether kita ada 5. Jadi semua warga industri di negeri Melaka yang saya sebut tadi lebih kurang 160,000 ke 180,000 orang ini boleh bekerja seperti biasa dan mereka akan datang bekerja dengan penuh keyakinan setelah mendapat vaksin COVID-19 ini. Pihaknya juga meminta pertimbangan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri untuk memperluas program PIKAS ke sektor lain seperti pembinaan, perhotelan dan peladangan bagi mempercepatkan proses imunisasi kepada semua pekerja di negeri ini. Tiga lagi anggota polis ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan kes seorang pegawai kanan polis yang didakwa meminta suapan sebanyak RM200,000. Tiga anggota berpangkat sarjan, korporal dan lance korporal berusia dalam lingkungan 30 hingga 40 tahun itu ditahan di pejabat SPRM petang semalam. Difahamkan ketiga-tiga mereka dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Pasir Mas ditahan sejurus memberi keterangan kepada pegawai SPRM. Perintah reman selama 4 hari terhadap ketiga-tiga mereka dikeluarkan oleh penolong pendaftar Mahkamah Magistrate Kota Baru Nur Faizah Abdullah di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah. Di mahkamah sama, lanjutan reman ke atas seorang pegawai kanan berpangkat ASP turut disambung selama 4 hari lagi bermula hari ini. Difahamkan pegawai kanan berpangkat ASP itu didakwa meminta suapan sebanyak RM200,000 daripada pasangan pengedar dadah, manakala pegawai berpangkat DSP direman bagi membantu siasatan kes yang sama. Lebih 1,000 penduduk di Kampung Ru 10 dan Kampung Kuala Kubang di Setiu kini menikmati jaringan telekomunikasi 4G yang lebih baik. Ini selepas menara komunikasi baharu di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela mula beroperasi sejak Jun lalu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dalam satu kenyataannya memaklumkan menara komunikasi itu juga memberi manfaat dan impak positif untuk sektor pelancongan kerana berdekatan dengan lokasi tumpuan Pantai Penarik. 15 lagi menara baharu telah diluluskan dan dijangka siap beroperasi secara berperingkat bermula pada suku kedua 2022. Selain itu, kerja-kerja naik taraf liputan kepada 4G di 78 menara sedia ada juga sedang giat dilaksanakan. Ia dijangka siap beroperasi secara berperingkat bermula Ogos ini hingga Mac tahun depan. Berita wilayah, peka dan berwibawa berakhir di sini. Terus kongsikan dengan kami sebarang aktiviti yang berlaku di tempat anda. Saya Khairul Azwan Arba, berita wilayah, peka dan berwibawa. Assalamualaikum dan salam hormat.